Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalam ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda dan semua muslimin muslimat. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat menyambung kembali sesi pengajian, sesi diskusi kitab Al-Kabair. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberikan kefahaman, diberikan petunjuk, diberikan kekuatan untuk kita bangun melawan hawa nafsu dan kita berdepan dengan segala kedudukan syaitan dengan lebih gagah, insyaAllah. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kita telah pun membicarakan persoalan Al-Kabair yang kedua pada sesi lepas, iaitu tentang qatlun nafs, membunuh jiwa, membunuh diri, membunuh jiwa raga manusia dalam arti kata yang pelbagai. Sama ada kita sebut membunuh, menumpahkan darah manusia secara depan mata, secara real, ataupun membunuh jiwa manusia secara tak langsung, membunuh karakter manusia, membunuh sesuatu dia panggil wibawa manusia, membunuh watak manusia. Ini semua termasuk membunuh, tuan-tuan. Jadi zaman serba canggih hari ini, kita melihat mungkin orang tak gunalah senjata-senjata yang nampak depan mata, pistol atau membunuh secara depan-depan. Tapi hari ini dengan hanya menggunakan media sosial, dia mampu membunuh. Membunuh, hati kata orang ni dipalikkan dengan kecaman, dengan pelbagai tomahan, fitnah yang akhirnya boleh menyebabkan orang tu sendiri akan rasa tertekan sebagainya. Dan tuan-tuan, kita dah pun baca beberapa hadis, beberapa ayat Quran, nas-nas dalil yang menyebut tentang betapa Allah Ta'ala melaknati sikap perilaku orang yang membunuh orang ni. Baik tuan-tuan, kita masuk pada hadis yang lepas, membincangkan macam mana bentuk-bentuk yang disebutkan membunuh ni. Dah sebut sebelum ni bahawasanya di antara contoh-contoh ialah membunuh anak. Kita lihat zaman jahiliah dulu, orang Arab ni dia rasa malu ke diri kalau bunuh, kalau ada lahirkan anak perempuan dia akan bunuh. Itu zaman jahiliah. Hari ini pun berlaku dengan sebab rasa malu, terlanjur, sanggup bunuh, tak kira lelaki, tak kira perempuan. Ni zaman hari ni. Kalau zaman Nabi Musa AS, Fir'aun takut anak lelaki-lelaki, dia bunuh anak lelaki-lelaki. Tak. Zaman jahiliah, dia malu anak perempuan, dia bunuh anak perempuan. Zaman akhir zaman kita hari ni, tak. Bagaimana kita melihat realiti hari ni, orang yang terlanjur, dia buat dosa, dia tak asal bersalah. Bila dapat anak, bersalah, akhirnya digugurkan, dibunuh, dibuang sebagainya. Bahkan bukan setakat itu, ada juga suami isteri yang sah kahwin, yang kahwin cerai, tapi dia tak bersedia nak terima anak. Ada juga. Dia pun kata kita ni masih muda, nak enjoy lagi. Walhal ada hubungan yang sah, berkahwin cerai halal, tapi dia tak mau anak. Akhirnya dia ambil pil, gugurkan anak. Pun berlaku. Ini termasuk kesalahan dosa membunuh jiwa manusia, membunuh anak dia. Ini zaman hari ni. Jadi tuan-tuan, kita berdepan dengan senario pandemik hari ni, isu rumah tangga yang macam-macam, konflik rumah tangga.
bermusuhan sesama suami isteri, akhirnya anak dimangsa, anak diikat, dikurung, didera hingga menyebabkan kematian pun sama. Ni konsep hari ni konsep membunuh. Inilah yang disebut bahawa isu-isu yang Nabi sebut ini bukan zaman Nabi saja, bahkan di akhir zaman hari ini pun berlaku. Kekejaman yang berlaku, penderaan yang berlaku, bunuh anak secara tak langsung, ataupun mendera jiwa anak secara fizikal, secara mental, seksual dan sebagainya, akhirnya menyebabkan kematian pun sama. Ni kita lihat baru ni tak, orang duk wairkan bagaimana anak OKU yang didera sampai tahap gitu semua. Bayangkan tuan-tuan, adakah orang ni tak tahu, adakah dia jahil? Tak, ada kenalan tu, dia belajar, ada educated, orang yang betul belajar tapi sanggup buat benda-benda ni, yang kita rasa sangat sedih lah. Jadi soalan yang disebut dalam kitab bahawasanya membunuh ini sama ada secara mentalnya, membunuh jiwa raganya, secara deraan, apa jua bentuk penderaan, pembunuhan masuk sebatas tu dinamakan sebagai qatlun nafs. Tuan-tuan, kita kena ingat bahawasanya ini benda-benda yang Tuhan sangat murka, yang melaknati orang-orang yang buat kerja yang terkutuk ni. Baik tuan-tuan, lalu termasuk pada sesi yang lepas telah sebut bahawa selain hadis itu, termasuk juga dosa membunuh ialah dua orang yang bertelingkah, iaitu hadis Nabi menyebut dalam kitab kitab muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim menyebut bahawasanya izal taqal musliman bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Hadis yang jelas bahawasanya apabila bertemu dua pedang, maknanya dua orang nekat nak berperang, dua orang di Kaabah ni, dua orang sama ada dua orang ni dua tim, sama tim kumpulan, dua tim disebut musliman ni, dua berlaku bila sebut bergu ni mesti dua orang ataupun dua kumpulan. Jadi maknanya nekat nak bunuh. Ni zaman hari ni, sama ada dia kelompok yang A, kelompok B, maknanya masing-masing ada kelompok dia, parti dia, nak bunuh orang ni dengan sebab apa? Bertelingkah. Likulli hazbin bima ladayhim farihun. Maknanya bila mana dia ada niat nak bunuh kawan dia, sama ada bunuh secara terang-terang ataupun membunuh secara zaman hari ni, niat tak boleh lah. Fal qatil wal maqtul finnar. Ini disebut dalam kitab hadis bahawa orang yang bunuh itu memang kejam. Nabi kata orang bunuh dan terbunuh pun masuk neraka. Wal'iyazbillah. Sahabat tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami tahulah orang yang bunuh memang confirm neraka, memang jahat dia bunuh orang. Macam mana yang terbunuh ni siang dia? Siang dia ni bangsa dibunuh. Kata Nabi, dia pun sama masuk neraka li'annahu kana harisan ala qatli sahibi, kerana dia pun juga ada nekat, ada keazaman nak bunuh sahabat dia. Nak masing-masing niat nak bunuh orang. Ni kita hari ni apabila orang Islam kita hari ni berbalah kembali pada Quran dan Sunnah, jangan sampai letak kemahuan nafsu depan, kepentingan diri depan. Ni masalah kita ni. Letak kepentingan Islam depan tak apa, letak nafsu depan, kepentingan peribadi depan, nak benda-benda yang kemewahan dunia depan, akhirnya punah. Ni kita nak sebut bahawasanya bahawa bahayanya umat Islam kalau sekiranya ada niat saling berbunuh-bunuhan yang menyebabkan kalau terbunuh mangsa itu dan dibunuh dua neraka. Wal'iyazbillah. Baik, ni kemudian ada banyak lagi hadis Nabi yang menyebut tentang Allah mengecam, mengutuk orang-orang yang ada niat membunuh saudara se-Islam yang lain. Baik. Ada hadis yang lain menyebut la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yatanadda bidamin haram. Maksudnya apa? Seseorang mukmin sentiasa berada dalam kelapangan agamanya selagi tidak menumpahkan darah yang haram. Maknanya orang mukmin ni akan sentiasa rasa tenang, lapang, aman, damai selama mana dia tak menumpahkan darah. Kalau duduk dalam keadaan aman damai, tak balah, memang
tenang, sakinah, rahmat. Tapi kalau masing-masing niat, masing-masing ada ego, masing-masing berdendam, berdengki, kemudian saling nak membunuh, yang ni akhirnya memang tak tenteram, tuan-tuan. Jadi inilah yang disebut oleh Nabi SAW yang kita baca kitab ini. Sebab apa? Sebab kita nak sebut bahawasanya Allah Ta'ala sangat murka, sangat mengecam, sangat mengeji, melaknat orang yang ada perasaan nak bunuh saudara dia. Ini bab saudara dia. Apatah lagi kalau bukan saudara dia sendiri, yang saudara Islam lagi dibenci. Bahkan kalau bukan Islam sekali pun Nabi melarang, Allah juga melarang. Kita baca apa ni hadisnya. Kemudian Nabi sebut lagi, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian ada, janganlah kamu kembali kafir, kamu kembali buat benda jahiliyah setelah aku wafat. Nabi warning dah. Nabi kata jangan ada kamu ni kembali buat benda-benda yang zaman jahiliyah setelah aku wafat. Apabila sebahagian kamu ni memenggal leher orang lain, saling berbunuh-bunuhan. Nampak? Maknanya kembali adat jahiliyah. Dulu zaman Nabi belum dibangkitkan, kita lihat saling kabilah ni saling berdengki, saling berbunuh-bunuhan, berperang. Aus dan Khazraj ni bagaimana? Bila Nabi dapat satukan dewan ni, ada seorang dua yang cuba nak batu apikan, bangun nak lawan balik, nak bangkit balik, sentimen asabiah. Nabi kata, mu lupa dah aku ni, aku depan matamu nak lawan juga. Nabi depan mata, akhirnya kembali balik, sejuk balik. Maknanya sentimen batu api ni ada semua. Zaman akhir zaman ni lagilah orang yang nak mengapi-apikan orang lain, nak melanggar kawan ni ada. Kita jangan termasuk tumpang bagi minyak, tumpang bagi menyalakan api peperangan tersebut. Baik. Bashir bin Muhajir berkata daripada Ibnu Buraidah, daripada bapaknya, daripada Nabi SAW bersabda, taqatul mu'min a'zamu 'inda Allah min zawalid dunya. Kata dia, dia kata sungguhnya membunuh seorang mukmin adalah lebih besar daripada di sisi Allah daripada hilang dunia. Dunia ni hilang kecil lagi nak bandingkan bunuh orang. Masya-Allah, tabarakallah. Ini bagaimana disebutkan besarnya dosa membunuh orang. Ada hadis lain menyebut, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Seseorang ni saya dah baca tadi dah hadis ni. Maknanya seseorang mukmin akan sentiasa berada dalam kelapangan agamanya selagi tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Ni apa nama riwayat Bukhari. Dan ada hadis lain yang menyebut lagi juga, awwalu ma yuqda bainan nasi bid-dima. Ni hadis lain yang sebut perkara pertama yang diputuskan dalam pengadilan di hari pada mahsyar kelak, isu antara manusia dalam bab menumpahkan darah ni ialah bab bunuh. Bab menyebabkan hak isu utama yang akan diputuskan, diadili. Bab bunuh ni kes pertama yang akan diselesaikan. Kalau bab semayang, tu juga bab pertama, bab agama. Ni bab bunuh juga kes yang utama akan diselesaikan. Akan cari dulu, selesai dulu. Ni antara yang kita kena ingat, bahawasanya benda-benda yang sangat-sangat Tuhan benci, dan Nabi sebut bahawasanya akbarul kabair ialah membunuh. Baik. Kemudian Quraisy berkata lagi daripada Al-Sya'bi, daripada Abdullah bin Umar, katanya Rasulullah sabda, akbarul kabair isyraku billah wa qatlul nafsi wa uququl walidain. Ini samalah, kita ulang balik hadis yang lain, riwayat lain yang menyebut dosa besar ni apa dia, iaitu syirik, bunuh jiwa, bunuh orang lah, dan menderhakai mak ayah. Ni hadis yang kedua. Kemudian seterusnya lagi hadis yang lain menyebut daripada Humaid bin Hilal berkata, kami diberitahu oleh Bishr bin Asim, diberitakan oleh kami oleh Uqbah bin Malik daripada Nabi SAW mengatakan, bersabda, innallaha aba alayya man qatala mu'min. Makna apa? Allah tidak menghiraukan umatku yang membunuh orang yang beriman. Kalau orang yang bunuh orang beriman, Tuhan tak cara dah, baiklah, tak muah. Tuhan tak bagilah apa-apa, lembik mu lepas diri. Ini betapa dahsyatnya dosa orang yang membunuh diri.
Baik, Nabi menyebutnya sebanyak 3 kali nak menggambarkan bahawasanya besarnya, beratnya azab dosa orang yang bunuh orang ni. Baik. Kemudian hadis yang lain menyebut ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibn adam awwali kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatl. Mana apa ni? Baik. Tidaklah seseorang yang dibunuh seseorang yang secara zalim itu, melainkan anak Adam yang pertama si bunuh, yang membunuh akan turut menanggung darahnya, maksudnya dosanya, kerana dia adalah orang yang pertama yang memberi teladan pembunuh. Muttafaqun alaih. Baik, maknanya kisah pembunuhan ni telah pun berlaku lama dah. Antara kisah Habil Qabil yang Tuhan ceritakan, yang kita dah dengar sebelum ni, bagaimana kesalahan yang pertama manusia buat kat dunia ni, kesalahan bunuh. Setelah Nabi Adam turun ke bumi ni, tak, kemudian berkeluarga, ada anak-anak pinak amal, kemudian berlakunya sifat dengki menengki hingga menyebabkan kematian saudaranya Habil, dibunuh oleh Qabil. Qabil bertanggungjawab sebab apa? Dialah teladan yang buruk yang dia buat kepada manusia hingga kita hari ni tahu kisah dia betapa dahsyatnya, dan disebutlah orang yang pertama yang zalim, yang mana orang yang buat kerja bunuh ni kawan lah tu, geng-geng tu lah, di bawah zumrah orang yang bunuh orang. Maknanya orang yang buat kerja-kerja bunuh orang ni boleh geng dengan Qabil tu. Baik, itu disebut betapa buruknya sikap orang yang berdemikian, buat kerja demikian. Kemudian Ibnu Umar dia kata, Ibnu Nabi SAW bersabda, man qatala mu'ahidan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati 40 aman. Apa maksudnya? Kata Ibnu Umar, Nabi sabda, orang yang atau sesiapa yang membunuh orang kafir yang mendapat perlindungan di negara Islam, tak, dia diberikan IC warga negara, kemudian duduk dengan kita, kita pun bunuh dia. Ni lambat lain tak? Tadi bab sesama Muslim. Adakah boleh? Tak boleh. Confirm. Bab orang Islam sama Islam pun tak boleh masuk neraka. Ni masuk bab bunuh non-Muslim. Boleh tak? Sama juga. Hadis yang jelas mengatakan orang yang membunuh orang yang kafir di bawah kerajaan Islam ni, ataupun di bawah kerajaan, dia dapat hak-hak. Kemudian dia ni bukan orang buat benda-benda, bukan kafir harbi semuanya, tak, bukan kafir-kafir yang melawan buruh, bukan, dia orang yang warga negara biasa. Kalau tanpa salah, kalau dia bersalah lain, kalau kena hukum itu lain. Ni tanpa ada benda kita, dia ni orang kafir, jom jaga, kita nak pergi rompak dia ke, bunuh dia, tak boleh. Sebab dia aman, dijamin sebagai warga negara tersebut. Jadi maka jika dia dibunuh, maka dia tidak akan mendapat mencium orang yang bunuh orang kafir sekalipun. Balasannya kata Nabi, tak boleh cium bau syurga. Masya Allah. Tu besarnya dosa orang yang bunuh orang kafir sekalipun. Bunuh orang kafir, menyeksa ke, buat khianat dengan orang kafir pun tak boleh. Sebab apa? Disebutlah hadis ni kata, tak boleh cium bau syurga. Jangankan masuk, cium bau pun tak boleh. Sedangkan bau syurga ni dapat dihidu dengan jarak 40 tahun. Masih 40 tahun perjalanan. Bayangkan, kita nak hari ni musim durian, musim durian murah ni, kita hari ni berada di hujung tahun 1442. Alhamdulillah rezeki Tuhan bagi rezeki murah durian ni. Durian berlambak-lambak, lambatkan durian sampai tahap peniaga berbalah-balah. Sebab apa? Orang ni jual murah sangat. Sampai ada di Kedah saya dua ni saya tengok, mula-mula jual RM5, kemudian jual 2 biji RM2 dah. Sampai tahap akhirnya ni tak comel jugalah. Tak, kita musim-musim yang begini yang Tuhan nak uji kita lah. Jadi mula-mula mahal. Mula-mula mahal nak beli, Allah, 3 biji 100 ada. Orang nak makan terpaksa beli juga, ataupun terpaksa tak makan, tahan jiwa orang tak makan sebab mahal. Hari ni lambatkan, Tuhan nak bagi rezeki mahal turun penuh sampai tak terkira dah. Murah sangat, terlajak RM2, 2 biji RM2, sebiji RM1. Bayangkan rezeki Tuhan bagi. Jadi adakah kita bersyukur? Inilah ujian yang Tuhan bagi ni macam-macam.
ada kala berbentuk penderitaan, ada kala berbentuk sakit, ada kala berbentuk kemewahan, rezeki yang berlimpah ruah, sampai tahap kita mengeluarkan kata-kata yang jijik, kata-kata kesat sebagainya. Ini nak uji kita lah. Baik, tuan-tuan, kita masih bincang tentang membunuh orang yang non-Muslim. Boleh tak? Tak boleh, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Nabi kata orang yang ini, orang kafir ini, orang non-Muslim, tetap dia menjadi warga negara tersebut, dia layak mendapat keistimewaan, layan dengan baik. Tak boleh kita bunuh dia. Tak boleh. Tanpa hak. Tak boleh. Orang yang bunuh juga, apa balasan dia? Kata Nabi, tak boleh cium bau syurga. Walaupun syurga ni dapat dicium, jauh dia 40 tahun. Subhanallah. Jauhnya boleh cium dah bau syurga. Sejauh 40 tahun. Tiba-tiba tak boleh cium. Ini dahsyatnya dosa tersebut. Kemudian hadis yang lain, dia sama juga rekod dia menyebut tentang lebih kurang itulah, ala man qatala nafsan mu'ahadan lahu zimmatullah wa zimmatu rasulih faqad ahfara bi zimmatillah fala yurahu raihatul jannah wa in riha la yujadu min masirati 40 kharifan. Sama juga hadis dia, lebih kurang yang mana dia. Maknanya nak khabar orang yang bunuh orang bukan Islam, yang nak menaungi negara tersebut, dapat hak-hak tersebut, kita bunuh dia, maka orang ni tidak dijamin syurga, bahkan tak boleh cium bau syurga. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian hadis yang lain menyebut, man a'ana ala qatli mu'min bi syatri kalimah laqiyallaha maktubun baina ainahi aisun min rahmatillah. Baik. Ni kata-kata daripada siapa ni? Katanya ni riwayat daripada hadis ni agak dhaif kata. Disebut, dia kata orang yang membantu untuk membunuh seseorang mukmin, sekalipun dengan kata-kata dia, orang yang membantu bunuh orang Muslim, sama ada kata-kata dia ataupun dengan jelas dia bunuh, maka dia akan bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan di antara kedua-dua matanya tertulis terputus dari rahmat Allah. Antara mata dia tertulis aisu min rahmatillah, seolah cakap dah inilah terputus daripada rahmat Allah Ta'ala. Ini gambaran. Baik. Walaupun ada hadis ni dia kata dhaif, tapi sebagai maklumat lah, maknanya kita nak gambarkan, nak beritahu bahawasanya dahsyatnya, besarnya dosa orang membunuh, sama ada membunuh dengan jelas atau membunuh karakter dia sebagainya, tetap kata Nabi lah hadis ni akan ditulis di akhirat kelak dengan tinta yang macam mana Allah alam, terputus min rahmatillah. Baik. Kemudian lah hadis yang lain menyebut daripada Muawiyah, katanya, aku mendengar Rasulullah sabda, kullu zambin asallahu an yaghfirahu illa ar-rajulu yamutu kafiran aw rajulun yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Apa maksudnya? Kullu zambin, setiap dosa yang Allah Ta'ala akan ampun. Dosa manusia ni Allah akan ampun, kecuali seseorang yang mati dalam keadaan kafir, atau seseorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Ni berat sikit dosa dia. Maknanya setiap dosa lain akan diampun, melainkan orang lelaki yang mati dalam keadaan kafir, ataupun yang membunuh mukmin dengan sengaja. Baik. Ni hadis riwayat daripada Imam Abu Daud dalam kitab dia Fitan. Okey, baik. Kemudian kita lihatlah sedikit lagi bagaimana hadis-hadis ni menyebut, dan adalah beberapa kisah-kisah yang disebut dalam kitab ni, kita nakalkan, walaupun adalah beberapa kritikan tentang sanad dia. Nama ala kulli hal, kita nak sebut bahawasanya perbuatan membunuh ni sangat-sangat dimurkai, sangat-sangat dibenci oleh Allah Ta'ala, dan bahkan Islam sangat melarang. Justru itu kita harap mudah-mudahan kita ambil benda ni sebagai benda yang kena waspada, bukan ambil mudah. Tak apa ya, tak bunuh orang pun, tapi sebenarnya kita membunuh tak sengaja. Membunuh hari ni tak, macam kekeh orang-orang, macam kita bawa laju accident pun sama je sebenarnya. Dengan emosi, bawa dalam keadaan berbahaya, memandu dalam keadaan mabuk hari ni pun, walaupun tidak ada lagi undang yang jelas cerita baru, tapi nak kabarnya
dengan memandu dengan berisiko, bawa kadang laju-laju depan orang, padahal benda tempat selalu dia bawa laju-laju di pasar, katakan orang ramai-ramai dia boleh bawa mengejut, pun sama kena ingat, walaupun tak niat nak bunuh tapi terjebak dalam bab tu. Jadi kita kena ingat benda-benda membunuh ni satu benda yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala, dan kita kena sentiasa berwaspada dan ambil pengajaran dan ambil beringat, kerana kita hari ni berada di zaman fitnah. Zaman orang hari ni menggunakan segala medium yang ada untuk memusnahkan karakter orang. Mungkin dia rasa tak bunuh dengan cara fizikalnya, senjata ke apa, tapi membunuh orang tu dengan cara memalukan dia, mengaibkan dia, menjatuhkan maruah orang tu pun terhadap jiwa dia, hingga menyebabkan dia rasa tertekan, depres, akhirnya dia buat benda-benda yang kita rasa sangat-sangat tak bagus sebagainya. Jadi dan kesan ni memang dahsyat. Kita lihat hari ni, zaman hari ni, orang boleh mengaibkan orang lain di media-media ni, yang menyebabkan orang tu hilang pencarian dah, dikeji di pulau sebagainya. Ni zaman hari ni, zaman hari ni cepat, orang virus kejap ya, salah gunakan media masa hari ni. Inilah kita nak harap, mudah-mudahan tuan-tuan kita ambil lah peluang di akhir-akhir bulan Zulhijjah ni. Kerana apa? Kita lihat Nabi berpesan dalam Hajjatul Wada', khutbah akhir tahun, khutbah yang Nabi ni sekali je Nabi berhaji, buat haji. Khutbah yang terakhir Nabi, haji yang pertama dan terakhir Nabi, tak kerap Nabi buat, sekali je. Tapi Nabi ada berkhutbah panjang, banyak benda yang Nabi wasiatkan yang kita kena ambil iktibar. Mudah-mudahan kita tahu bahawasanya benda-benda yang Nabi wasiat ni benda-benda yang waqi' yang berlaku hari ni, tuan-tuan. Jadi mau tak mau kita kena ambil berat benda ni. Kita berada di zaman berada di musim-musim yang kita tahu semua orang susah. Bukan di Malaysia je, bahkan negara lain pun dahsyat. Bahkan negara lain lebih teruk daripada kita lagi. Pengurusan COVID lebih teruk lagi. Tak, kita dah banding dengan orang lain, kita tak tahu di luar ni sampai tahap lebih teruk lagi. Kita kena ambil sikap, jangan melihat tuding jari saja. Kita kena ambil sikap kita dengan Tuhan macam mana. Kita ni makhluk. COVID yang Tuhan turun hari ni, COVID-19 ni, itu makhluk juga. Vaksin makhluk juga. Semua kita berdepan dengan makhluk. Apa kaedah kita? Kita bergaul dengan makhluk ni macam mana? Jangan lupa bahawasanya di sana ada Khaliq, pencipta makhluk ni. Kita ni makhluk. Orang yang mengabaikan hubungan dengan Khaliq, orang ni orang yang rugi. Ada orang duk sebut lah, maknanya kes naik semua ni, apa ni, tak jaga SOP, sedangkan dia lupa hubungan dia dengan Tuhan pun tak jaga. Tangan jaga ni, jaga jarak, tapi dia lupa sembahyangnya, pergaulan dia, bab dosa, bab pahala. Ni kita bincang malam ni bab akbar kabair, bab dosa-dosa. Nak kabur betapa dahsyatnya kita hari ni. Bila kita pandang remeh dosa-dosa ni, akhirnya kita buat sembrono. Inilah akhirnya kalau Tuhan nak turun bala pun semua kena. Dah hari ni timbullah musibah. Tuan-tuan, kita harap mudah-mudahan kita mengharapkan, mudah-mudahan kita minta dengan Tuhan, bersembahyang hajat, solat hajat, berzikir, agar mudah-mudahan bala Tuhan ni naik, diangkat. Bukan kita hanya baca statistik, baca Allah hari ni naik, takut. Ada orang hari ni tengok bacaan tinggi, tak turun, tak keluar rumah langsung. Adakah itu baik? Tanpa usaha lain. Kena ingat, kita kena banyak munajat dengan Tuhan, minta dengan Tuhan. Kita ni makhluk. Yang cipta makhluk ni siapa dia? Yang cipta COVID, yang bagi kita semuanya, Allah Ta'ala yang nak uji semua ni. Kalau bergantung, aku tak apa, aku dah ada vaksin, jangan kita harap gitu. Tak mustahil. Tak. Walaupun dah ada dos 2 pun, tapi kalau Tuhan nak bagi, kena juga. Tapi kalau kita ambil persiapan semualah, maknanya kita dah ada backup, kita dah ada disuntik, kemudian kita dah jaga SOP, jangan lupa pergantungan dengan Tuhan. Maknanya kita minta dengan Tuhan,
zikir, jaga kebersihan, munajat dengan Tuhan, doa tak tinggal, sembahyang, jaga benda-benda ni, insya-Allah Allah pelihara kita. Jadi hari ni kita berdepan dengan zaman zaman ujian. Mau tak mau kita kena ingat, semua kena main peranan. Semua main peranan. Kenapa? Kita lihat hari ni dah kendur lah. Dulu marah sebab apa? Tutup masjid. Hari ni masjid buka pun tengok, boleh bilang orang boleh mari, tak mari. Nampak? Kurang kita. Kita nak kalau boleh kesedaran agama kembali balik kuat. Keluarga hari ni, zaman kita hari ni duduk rumah masing-masing. Apa kita buat? Ada layan TV saja, layan game. Budak remaja hari ni tak pergi sekolah. Apakah peranan mak ayah hari ni? Kita kena mak ayah kena main peranan. Bagaimana kita duk marah sangat, kes yang tinggi. Sejauh mana kita kullukum ra'in. Nabi sebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin, kamu akan dipersoalkan kelak akhirat kelak. Mungkin hari ni kita duk kata ke cikgu, tak mengajar sedap lah, duk hantar kerja kat rumah kat PDPR aja. Hari ni mak ayah mengambil satu tanggungjawab yang besar ni. Di samping dia selaku mak ayah, dia juga guru, memastikan anak-anak belajar, anak-anak mengaji, boleh baca Quran. Tapi kalau sekiranya kita tak ambil peluang musim-musim ni, tak ajar anak kita, aku tak pandai nak ajar, usahakan nak cari kelas online. Nak kena, sebab bab ni fardu ain, fardu kifayah yang kena selesaikan. Jadi mak ayah kena main peranan. Kerana kita berdepan hari ni semua ke arah online belaka. Memang ke arah tu belaka. Dan sekiranya tak pantau anak-anak kita bimbang. Anak-anak ni kalau kita lock dia hala ke game, memang dia excited. Bab cari benda-benda tu sangat explore. Kalau bab belajar macam pahat dengan tukul. Ni. Jadi saya nak, bukan nak nasihat, saya nak sampaikan bahawa kita hari ini berdepan dengan satu fenomena baru yang meruntun umat Islam hari ini ke arah cari think positif, fikir yang positif, fikir positif dan cari kesempatan yang positif untuk kita baik pulih apa yang kurang. Jangan kita duk menyalah dan kita menyerah, menyalah orang lain, menyerah takdir, tak ada apa. Jangan. Orang Islam ni apa jua yang dia terima, dalam hadis Nabi menyebut bagaimana sikap orang Islam, orang mukmin yang ni memang kullu khair. Iza asabahu syarr fasabr. Kalau orang mukmin yang sebenar ni, apa jua yang Tuhan uji, apa jua Tuhan bagi, semua baik. Ni orang mukmin. Dia tak akan merungut, dia tak akan rasa Allah ada. Itu. Tapi kita ni, kalau kita duk merungut, duk kata nampak, Tuhan nak uji kita. Belum 7 tahun. Tengok zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Yunus, Nabi Yusuf AS. Bagaimana kita lihat dalam Quran, Tuhan sebut zaman tu diuji, pemerintah zaman tu 7 tahun lockdown. Bukan setahun, 7 tahun lockdown. Sampai tahap 7 tahun tu terpaksa ikat perut. Namanya mimpi yang lembu gemuk makan lembu yang kecil, lembu kurus. 7 tahun tuan-tuan. 7 tahun khazanah negara terpaksa disimpan untuk diguna selama 7 tahun. Kita hari ni esok nak isytihar dah, PKP, hari ni tak ada ABPT lah, minta lah bantuan banyak, padahal gelang mah belambok lagi, anak pakai subang tak, dalam bank ada PT, ada duit, tapi dia minta orang. Ada juga hari ni ambil kesempatan menipu, kata Allah tak ada makan, Tuhan tahu. Salah kawan ni, Masya Allah, tabarakallah. Ini sikap yang tak bagus sebenarnya. Dan kita kena ingat, dosa-dosa ni Allah Ta'ala catat, kita kena jawab di akhirat kelak. Baik, jadi saya nak akhiri bahawasanya kita hari ni kena sentiasa beringat bahawa di zaman ini kita kena main peranan sebaik mungkin, menjadi mak ayah yang baik, masyarakat yang baik, jiran yang baik, agar kita dapat memurnikan suasana hari ini. Mudah-mudahan kita harap
dengan pembacaan kitab Kabair ini mampu menyuntik perasaan kita ni nak rasa tahu apa benda yang kita kena jaga diri kita. Banyak kita ni sebut 76 dosa besar, kita baru sebut 2 dosa besar, dan insyaAllah pada minggu depan kita sambung dosa yang ketiga, iaitu dosa sihir. Jadi insyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan dapat ikuti siri ni. Kalau yang tak sempat lagi boleh tengok siri lepas, kita dah post dalam YouTube channel pada saya sendiri. Jadi harap dapat share dan juga cubalah kita manfaatkan dan amalkan. Mudah-mudahan dapat kita dapat faedah bersama, insyaAllah. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surah wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.